Pelajar IPT dibenarkan pulang bermula 27 April ini. Waktu perjalanan dari 9 malam hingga 9 pagi. Malaysia berjaya penuhi beberapa kriteria ditetapkan WHO untuk tamatkan Perintah Kawalan Pergerakan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Andy Reza Rohadian. Saya Hazel Desmond. 53,000 pelajar institusi pengajian tinggi awam dan swasta yang masih berada di kampus dibenarkan pulang ke rumah masing-masing bermula Isnin 27 April ini. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata waktu perjalanan yang dibenarkan adalah dari 9 malam hingga 9 pagi bagi memastikan perjalanan terkawal. Ya, pergerakan secara berperingkat itu hanya melibatkan perjalanan ke zon hijau sahaja. Oleh kerana pelajar ini berada di dalam kampus selama lebih daripada 1 bulan dan tidak ada gejala, mereka dianggap sebagai bersih dan selamat daripada jangkitan COVID-19. Walau bagaimanapun, kita juga mengarahkan supaya setiap pelajar yang ingin pulang perlu menjalani saringan gejala sebelum menaiki bas dan mereka akan dibekalkan dengan makanan dan topeng muka. Jadi kita akan cek dulu, walaupun kita tahu mereka tidak bergejala, tapi masih lagi kita akan mengadakan saringan gejala sebelum mereka berlepas pulang ke kampung mereka. Mereka yang menggunakan bas akan dihadkan dan dipastikan dari segi penjarakan sosial di dalam bas-bas mereka. Jadi kalau tempat duduk tu untuk 2 orang hanya boleh digunakan oleh 1 orang saja. Jika bas tu adalah untuk 40 penumpang, hanya 20 penumpang saja yang boleh berada di dalam bas tersebut. Ini memastikan penjarakan sosial juga dijalankan sewaktu membawa pelajar-pelajar pulang ke kampung dengan bas-bas yang saya maksudkan. Pelajar-pelajar tersebut akan diambil daripada kampus mereka dengan bas dan dibawa terus ke daerah-daerah mereka dan dihantar secara terus ke balai-balai polis di daerah mereka dan juga ataupun pejabat daerah. Jadi direct daripada kampus terus ke daerah mereka, dihantar ke balai polis dan juga di pejabat-pejabat daerah. Dan daripada balai polis dan pejabat daerah, mereka kemudiannya akan dihantar ke rumah masing-masing oleh agensi-agensi kerajaan, termasuk frontliners di peringkat daerah yang saya telah pun sebutkan dalam beberapa PC yang lepas. Jadi bermakna mereka tidak ada ruang untuk pergi ke tempat lain. Bagi pelajar yang memiliki kenderaan sendiri, mereka dibenarkan memandu pulang dengan syarat perjalanan tidak merentas negeri dan memandu seorang diri. Mereka juga perlu mendapatkan surat kebenaran daripada pihak IPT dan Balai Polis berhampiran. Manakala bagi pelajar yang berhasrat untuk pulang ke zon hijau di Sabah atau Sarawak, penerbangan pulang akan disediakan kerajaan. Bagaimanapun, pelajar akan diterbangkan ke lapangan terbang yang terdekat dengan kampung mereka dan perlu menjalani kuarantin wajib 14 hari. Baik, dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan bekalan makanan pelajar IPT yang memilih untuk tidak pulang ke rumah ditanggung oleh kerajaan. 15% pelajar memilih untuk kekal di kampus sepanjang tempoh PKP dikuatkuasakan. Ada yang tidak berminat untuk pulang kerana mungkin mereka akan menduduki peperiksaan. Ada di kalangan mereka kerana mereka belajar secara online di universiti sekarang. Di kampung mereka mungkin tidak ada internet dan sebagainya. Mereka tidak boleh mengulang kaji dan belajar secara online. Jadi mereka berminat untuk terus tinggal di kampus.
Saudara, 550 individu ditahan kerana ingkar PKP semalam dan daripada jumlah tersebut, 480 individu direman, 70 individu dibebaskan dengan jaminan polis. Jumlah tangkapan menunjukkan penurunan berbanding 763 tangkapan pada hari sebelumnya. Hari ini juga, hari semalam juga terdapat penurunan dari segi jumlah tangkapan. Jadi seperti yang saya sebutkan, kita berharap supaya jumlah tangkapan ini akan terus menurun dan yang menggambarkan kadar pematuhan rakyat terhadap peraturan PKP ini semakin meningkat. Jumlah tangkapan kumulatif ingkar PKP sehingga semalam adalah sebanyak 19,048 individu. Selain itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia telah membuka sebanyak 238 kertas siasatan berkaitan berita palsu COVID-19. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 170 masih dalam siasatan, manakala 24 kes telah didakwa di mahkamah, 13 telah mengaku salah dan 11 lagi diberikan notis amaran. Majlis Keselamatan Negara MKN sedang berangka prosedur operasi standard SOP di kawasan hijau, kuning dan merah yang akan dibentangkan dalam waktu terdekat kepada jawatankuasa khas menteri-menteri. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, SOP itu termasuk mengenai pergerakan dan juga sempadan. Sebab kita juga tidak mahu ada daripada zon merah memasuki zon hijau sebagai contoh. Dan sejauh mana kebenaran kita kalau kita nak ada kelonggaran misalnya, sejauh mana kelonggaran tersebut boleh diberi. Jadi sebab itulah kita telah pun mengarahkan MKN untuk berbincang dengan Kementerian Kesihatan, berbincang dengan pihak Polis Diraja Malaysia untuk mereka mengeluarkan SOP khusus tentang zon-zon, 3 zon yang telah pun disebutkan, iaitu zon hijau, zon merah dan zon kuning. Beliau menjawab soalan sama ada kerajaan akan memberi kelonggaran kepada negeri Perlis yang diisytiharkan sebagai negeri pertama zon hijau. Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan sokongan terhadap keputusan kerajaan melanjutkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sehingga 12 Mei ini, seperti yang diumumkan Perdana Menteri semalam. Menerusi satu kenyataan media, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Samsudin berkata, Sri Paduka turut menzahirkan sokongan terhadap langkah-langkah tegas lain yang telah dilaksanakan kerajaan untuk mengekang penularan COVID-19 dengan berkesan. Al-Sultan Abdullah mengambil maklum dengan langkah-langkah dilaksanakan kerajaan semasa majlis menghadap Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba menerusi sidang video yang berlangsung selama 30 minit di Istana Negara pagi tadi. Peratusan tinggi pesakit COVID-19 yang telah pulih dan peratusan kematian di Malaysia yang rendah turut membuktikan kerajaan mempunyai tata cara pengendalian pandemik antara yang terbaik di dunia. Seri Paduka Baginda menyifatkan trend ini sebagai petanda baik dalam usaha memutuskan rantaian COVID-19 dan menamatkan PKP mengikut 6 panduan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. 6 panduan itu ialah sebuah negara mesti dapat mengawal jangkitan dan penularan COVID-19, mempunyai tata cara pengesanan, kuarantin dan rawatan pesakit serta kontak dan dapat mengurangkan risiko penularan di fasiliti kesihatan dan pusat rawatan. Selain itu, melaksanakan langkah pencegahan jangkitan di tempat-tempat umum, menangani dan mengurangkan risiko penularan dari luar negara dan masyarakat dididik sepenuhnya berkenaan COVID-19 dan bersedia untuk menjalani kehidupan dengan kebiasaan baharu. Baik, kita teruskan dengan perkembangan laporan harian COVID-19. Setakat 12 hari tadi, 88 kes positif baharu dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes positif di Malaysia sebanyak 5,691 kes. Jumlah kes pulih dan dibenarkan discharge pula 121 kes, melebihi bilangan kes positif yang dilaporkan. Sekaligus menjadikan jumlah kumulatif kes pulih sepenuhnya 3,663 kes. Pada sidang media di Putrajaya, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah turut memaklumkan terdapat satu pertambahan kes kematian. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia sebanyak 96 kes.
Kes kematian ke-96 iaitu kes 2978 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 61 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan penyakit buah pinggang. Beliau mempunyai sejarah kontak rapat dengan kes COVID-19 iaitu kes 1345 yang mempunyai sejarah pulang pada negara Indonesia. Beliau telah dirawat di Hospital Sungai Buloh, Selangor pada 31 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 24 April 2020 jam 2:29 pagi. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Dr. Nur Hisham menjelaskan jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan adalah 1,932 kes. Sehingga kini 41 kes positif sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU. Daripada jumlah tersebut, 18 kes memerlukan bantuan pernafasan. Datuk Dr. Nur Hisham turut memaklumkan Malaysia telah berjaya memenuhi beberapa kriteria yang dikeluarkan Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO untuk menamatkan PKP. Antaranya keupayaan sistem kesihatan awam yang mampu mengesan kes awal serta pelaksanaan ujian, isolasi, kuarantin serta pengesanan kontak rapat bagi kes positif. Ini termasuk keupayaan hospital merawat kes-kes COVID-19. Keupayaan hospital sekarang ini kita lihat penggunaan katil di hospital kurang daripada 30%. Penggunaan ICU semakin kurang. Kalau kita lihat hari ini pun penggunaan ICU dengan mereka yang memerlukan bantuan pernafasan pun semakin kurang. Jadi kapasiti kita ada dan kita dah bersiap sedia dari segi itu. Dan yang ketiga ialah mengenal pasti kumpulan rentan jangkitan ataupun yang berisiko tinggi seperti di pusat jagaan warga emas, orang lain kelainan upaya, orang dalam komorbiditi yang tinggi dan sebagainya. Jadi yang itu kita telah laksanakan iaitu mengambil langkah-langkah pencegahan untuk kita melindungi orang yang berisiko. Kriteria lain yang ditetapkan WHO mampu dicapai sekiranya rakyat Malaysia mengamalkan norma baharu seperti kerap mencuci tangan dari semasa ke semasa bagi tempoh 6 ke 12 bulan. COVID-19 masih belum mempunyai vaksin, justru mengamalkan penjarakan selamat dapat menggantikan vaksin bagi mencegah penularan virus berkenaan. Seorang mangsa COVID-19 dari Kuching, Sarawak merupakan kes kematian pertama yang layak terima faedah di bawah skim bencana pekerjaan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Manakala 11 lagi mangsa korban telah memenuhi syarat kelayakan di bawah skim keilatan. Perkeso dalam satu kenyataan media memaklumkan waris kepada mangsa berusia 60 tahun itu layak menerima faedah orang tanggungan. Perkeso turut mengesahkan faedah pengurusan mayat juga telah dikreditkan ke akaun Balu Mendiang. Skim bencana kerja menyediakan pelindungan kepada pekerja yang mengalami kemalangan atau penyakit yang berpunca daripada pekerjaannya. Manakala skim keilatan menyediakan pelindungan 24 jam kepada pekerja yang mengidap keilatan atau kematian akibat sebarang sebab. Kedua-dua skim tersebut tertaluk di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Kempen Tidak Pasti Jangan Kongsi yang dilaksanakan sebelum ini dilihat membuahkan kejayaan apabila terdapat pengurangan kes penyebaran berita palsu berkaitan COVID-19. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin, masyarakat kini mulai sedar kesan buruk penyebaran berita palsu selain takut dengan tindakan tegas pihak berkuasa. Jadi kita menjalankan kempen Tidak Pasti Jangan Kongsi dan kita bagi penangan. Tetapi kita lihat di sini apabila peringkat permulaannya agak berkurangan daripada 123 kertas siasatan yang kita buka, hanya 24 yang kita bawa ke mahkamah, 24 kes.
hari ini dan ianya berhenti kat situ. Maknanya agak kurang. Sekarang ni masyarakat mulai sedar mana kempen kita ni berjaya. Beliau menyatakannya selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Bertemu kembali. Saudara, seperti biasa setiap Jumaat kita ikuti harga petrol dan diesel mingguan. Harga baharu berkuat kuasa tengah malam ini sehingga 1 Mei. Anggota polis dan tentera berusaha gigih menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP demi kesejahteraan rakyat dan negara. Bertugas pada bulan Ramadan mungkin sudah biasa buat mereka, namun situasi berbeza dihadapi kali ini menjadikannya lebih mencabar. Wartawan Vimala Kasturi Varasami ada laporannya. Hargai pengorbanan polis, patuhi PKP. Ingat, polis dan masyarakat berpisah tiada. Vimala Kasturi Virasami, RTM. Seramai 25 setiausaha politik menteri mengangkat sumpah simpan rahsia di hadapan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Majlis ringkas di bangunan Perdana Putra Putrajaya turut dihadiri Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Muhammad Zuki Ali. Antara yang mengangkat sumpah ialah 3 setiausaha politik kepada Perdana Menteri, iaitu Datuk Muhammad Nardin Awang, Saiful Adli Muhammad Arsyad dan Azlinda Abdul Latif. Turut mengangkat sumpah setiausaha politik kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Muhammad Hilman Idham, setiausaha politik kepada Menteri Kanan Keselamatan Said Muhammad Fazmi Said Muhammad, setiausaha politik kepada Menteri Kanan Infrastruktur Hamzah Brahim dan setiausaha politik kepada Menteri Kanan Pendidikan Fadli Hafiz Cik Yusof. Selain itu, Dr. Muhammad Zudi Marsuki, Kamarul Azlan Muhammad Hanafiah, Datuk Armizan Muhammad Ali dan Datin Maizatul Akmam Alawi.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP menaikkan kadar kompaun minimum RM1,000 kepada peniaga perseorangan dan RM2,000 kepada syarikat yang gagal meletakkan tanda harga barangan. Pengarah Bahagian Penguatkuasa Datuk Iskandar Halim Sulaiman berkata tindakan lebih tegas itu dibuat demi melindungi pengguna daripada peniaga yang sengaja menaikkan harga barang untuk mengaut keuntungan lebih terutama dalam tempoh PKP. Okey, perkara seterusnya saya nak maklum, apabila kita wajibkan semua peniaga meletak tanda harga, kita tahu berapa harga barang yang dijual. Seandainya ada peniaga ni yang mengambil kesempatan dengan menaikkan harga dan membuat keuntungan yang lebih daripada biasa, kita akan siasat juga di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 kerana mereka mencatut atau mengambil untung tinggi yang tidak menasabah. Tambahnya, pihak kementerian akan menambah bilangan premis yang akan diperiksa di seluruh negara apabila PKP memasuki tahap keempat Rabu ini. Beliau menyatakan demikian selepas melakukan pemantauan harga barangan di ibu negara. Pengenalan khidmat rundingan EAS di bawah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dilihat mampu membantu majikan kekal beroperasi selain menjaga kebajikan pekerja. Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMM berpendapat inisiatif itu juga mampu mengurangkan beban majikan untuk membayar caruman pekerja terutama ketika berdepan situasi tiada aliran masuk tunai sepanjang tempoh PKP. Presiden DPMM Dr. Abdul Hamid Husin berkata, bagi memastikan kesemua usahawan menerima manfaat EAS, mereka perlu mendaftarkan perniagaan di lembaga hasil dalam negeri. Jadi, registration ataupun pendaftaran mereka ini adalah amat penting supaya kerajaan dapat menyalurkan bantuan-bantuan yang sepatutnya terhadap mereka. Terdapat mereka disenaraikan dalam KWSP, tetapi mereka yang bekerja sendiri dan juga berniaga secara kecil-kecilan ini mereka tidak ada satu database yang di peringkat negara. Di peringkat negeri mungkin ada, di PBT mungkin mereka mempunyai pendaftaran, tetapi mereka tidak mendaftar, tidak ada data yang penuh di peringkat negara untuk kerajaan memberi dan menyalurkan bantuan-bantuan dengan lebih efektif. EAS mula dilaksanakan 15 April lalu. Ia memberi manfaat kepada lebih 48,000 usahawan PKS serta memastikan kesinambungan pekerjaan bagi 7.6 juta pekerja. Dr. Abdul Halim juga mengharapkan segala bentuk insentif yang diperkenal akan disalurkan segera kepada usahawan terutamanya selepas tempoh PKP dilanjutkan sehingga 12 Mei ini. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengorak 2 langkah proaktif bagi memastikan kelangsungan bola sepak di negara ini susulan pandemik COVID-19. Pertama, berkenaan gaji pemain dan pegawai. Kedua, menyambung kalender bola sepak Liga Malaysia. Menerusi satu kenyataan media, Setiausaha Agong FAM, Stuart Ramalingam, meminta semua pasukan menghantar laporan status kewangan dan akan mendapatkan pandangan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA dan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC sebelum membuat satu keputusan lanjut. Stuart dalam pada itu menjelaskan pihaknya dan Malaysia Football League MFL telah mengadakan satu mesyuarat khas bersama Kementerian Belia dan Sukan KBS. Ia bagi memberi penerangan berhubung perancangan FAM dan MFL bagi kelangsungan bola sepak Malaysia selepas berakhirnya PKP nanti. FAM juga telah menghantar permohonan rasmi kepada Majlis Keselamatan Negara MKN dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi mendapatkan nasihat, pandangan dan kelulusan menggunakan prosedur operasi standard SOP. SOP ini perlu bagi membolehkan FAM dan MFL menyambung serta meneruskan baki saingan Liga Malaysia 2020 yang ditangguhkan sejak 16 Mac lalu. FAM dan MFL katanya tetap mengutamakan aspek kesihatan negara mendahului bola sepak. Namun sebagai badan induk bola sepak di Malaysia, pihaknya perlu berusaha untuk mencari jalan supaya bola sepak dapat diteruskan.
Setiausaha Kehormat PDRM FA ACP Zulkifli Yahya dalam pada itu berpendapat saingan Liga musim ini lebih baik dibatalkan. Ini kerana menurut beliau meskipun jika tiada lagi PKP, namun larangan berkumpul antara 6 bulan ke setahun selain wabak yang boleh datang kembali itu juga sedikit mengundang kebimbangan. Ini pandangan peribadi, bukan pandangan FA. Kalau tanya saya sebagai peribadi, saya rasa elok kita batalkan saja. Jadi kalau wabak tidak betul-betul terhapus, tidak kosong, tidak terhapus, maknanya kita tidak ambil risiko. Melainkan kita dah betul-betul kosong, betul-betul zero, betul-betul dah tak ada, barulah kita boleh mengadakan perlawanan. Tapi selagi ada wabak baru dikesan, saya tak apa yakin. Walaupun kita bermain tanpa penonton. Semalam Presiden Persatuan Bola Sepak Pahang PBNP Tengku Abdul Rahman Sultan Ahmad Shah berpendapat penangguhan semua acara bola sepak tahun ini adalah jalan terbaik bagi menghilangkan keresahan semua yang terlibat dalam industri bola sepak negara. Saudara, berita perdana edisi 24 April berakhir di sini. Jaga kebersihan diri dengan kerap membasuh tangan, amalkan penjarakan sosial dan patuhi perintah kawalan pergerakan. Saksikan temu bual khas bersama Perdana Menteri pada Sabtu 25 April esok 9 malam di TV1. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.